Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada sahabat handai, kawan-kawan, saudara mara, musuh dan juga kawan-kawan. Sekali lagi saya bilang kawan-kawan kan. Yang mengikuti live kita pada malam ini, alhamdulillah. Kerana terus bersama dengan saya, kerana terus share, like, subscribe kita, kerana terus yalah, buat sekian kalinya tiap-tiap malam tuan-tuan. Tak tengok, tak bosan ke tengok muka saya ni? Wan Laun tak bosan tuan-tuan. Saya kagum dengan Wan Laun ni. Tiap malam dia teringin nak tengok muka saya. Alright. So, menarik tuan-tuan. Ada si Lading Rimba kata, Felda hancur, Madani gagal. Lading, hutang 1 bilion tu untuk akaun 2022. Jadi bermakna aktiviti tu adalah pada tahun 2021. Lading Madani, tahu tak yang sebenarnya akaun 1 bilion rugi tu adalah pada tahun 2022. So, macam mana pula boleh Madani yang gagal? Akaun tu 2022. Nampak sangat tak reti macam akaun ni. Kejap lagi kita akan cover tentang Felda rugi 1 bilion ringgit tuan-tuan. Dan bagaimana rugi 1 bilion ringgit tu adalah disebabkan antara lain oleh mismanagement ataupun ketidakcekapan, bukan mismanagement tapi ketidakcekapan pemerintahan sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Yes. So sebab itu insya-Allah kita akan tengok sekejap lagi betapa mereka ni dia tengok akaun tapi bodoh nak membaca akaun. Okay, alright. Baik, kita pergi kepada berita. Malaysia menang kes diskriminasi minyak sawit Johari. Malaysia memenangi kes tuntutan diskriminasi biofuel minyak sawit yang dikeluarkan di negara ini diperuntukkan dalam Akta Delegasi Kesatuan Eropah, kata Menteri Perdagangan Datuk Johari Abdul Ghani. Beliau berkata panel Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO mengeluarkan laporan akhir dan menyimpulkan bahawa Akta Delegasi EU yang menyekat biofuel minyak sawit adalah bersifat diskriminasi. Okey, kenapa berita ni sangat penting, terutama dalam kerajaan yang ada sekarang ini? Perhatikan, tak lama lagi harga minyak sawit akan naik. Tuan-tuan tengoklah. Keputusan WTO ini menunjukkan bahawa tuntutan diskriminasi Malaysia adalah wajar. Ini membuktikan Malaysia memperjuangkan keadilan untuk biodiesel negara, peniaga, syarikat dan juga pekerja, katanya. Johari berkata, laporan akhir WTO mencari kesalahan dengan penggunaan tanah secara tidak langsung EU untuk mengharamkan biofuel minyak sawit. Beliau kata ia juga mencari kesalahan dengan pendekatan EU untuk memberitahu dan berunding dengan negara lain apabila memperkenalkan langkah perdagangan baru. EU bersetuju untuk mematuhi ketetapan WTO sebelum ini boleh mengenakan sekatan dalam menerima bahan api dari sawit daripada Malaysia. Beliau berkata kerajaan Malaysia akan memantau dengan teliti perubahan EU kepada peraturannya untuk membawa seiring dengan penemuan WTO dan meneruskan prosiding pematuhan jika perlu. Kerajaan Malaysia kekal komited sepenuhnya untuk mempertahankan kepentingan pemain industri biofuel minyak sawit daripada halangan perdagangan dan diskriminasi, katanya. Imbas kembali, Malaysia, pengeluar utama sawit pasaran dunia, 19 Januari 2021 meminta WTO melakukan rundingan bagi mencari mekanisme penyelesaian pertikaian itu dengan EU berhubung langkah diterima pakai oleh EU dan negara anggota menjejaskan minyak sawit dan biofuel berasaskan sawit. Now, there has been a long battle, satu pertarungan yang agak lama di antara pemain-pemain biofuel. Bagi siapa yang tak tahu, biofuel ni adalah kita menghasilkan minyak, bukan minyak masak, tetapi minyak untuk kegunaan kenderaan dan sebagainya, kilang dan sebagainya, daripada antaranya adalah bahan kelapa sawit. Now, itu adalah alternatif kepada makanan. Jadi, kalau sekiranya dan dah berhasil pun, dan daripada penghasilan itu sebenarnya boleh meningkatkan alternatif kepada, di samping dia menjadi alternatif kepada minyak biasa, kepada petroleum yang ada untuk orang kata kegunaan dunia, kita juga ada alternatif terdiri daripada biofuel. Isunya apa yang berlaku adalah Eropah telah lama mempromosikan bahawa biofuel yang dikeluarkan daripada kelapa sawit Malaysia adalah tidak ada, dia pelbagailah, dia kata tidak bagus, bukan tidak bagus, dia kata kualiti, tetapi dia kata melanggar hak asasi, melanggar environment dan sebagainya, sehingga EU telah ban minyak sawit daripada Malaysia yang dibuat menjadi biofuel.
So, menurut Malaysia, mereka telah mengukakan satu bantahan dan mengatakan bahawa itu adalah diskriminasi terhadap biofuel, terutama minyak sawit kedua orang Malaysia. Kenapa mereka nak kena bantah ni, tuan-tuan? Sebab Eropah tidak mampu ataupun US sendiri tak mampu nak menghasilkan minyak sawit sebagaimana yang kita hasilkan. Dan mereka hanya mampu menghasilkan alternatif kepada minyak sawit, iaitu minyak jagung. Antara lain minyak jagung mereka hasilkan. Now, daripada segi kualiti sebenarnya, daripada segi biofuel, minyak sawit lebih baik biofuel berbanding dengan minyak jagung antara lain. Jadi disebabkan oleh itulah mereka mula main kotor lah, kita kata kan. Dia mula main kotor, dia memastikan bahawa minyak sawit kita tak boleh dijual. So kita dah fight. Tahun ini dengan berita baik ini, tuan-tuan, bermakna EU telah bersetuju bahawa ban tersebut adalah satu bentuk diskriminasi dan tidak boleh dilakukan. Cuma Malaysia ada beberapa peraturan yang mereka kena patuhi. Now, rentetan daripada itu, peristiwa ini, satu benda besar akan berlaku. Dan benda besar itu adalah apa dia, tuan-tuan? Benda besar itu berkemungkinan permintaan terhadap biofuel kita akan meningkat, dan disebabkan oleh itu harga sawit berkemungkinan akan meningkat lagi dalam zaman madani ini. That's why saya bawa berita ni, tuan-tuan, untuk saya bacakan, untuk melihat bagaimana perkara ini boleh membantu, terutama dalam negara kita yang sekarang ini getting better, dan daripada segi ini pun sawit ini pun boleh membantu kita antara pengeluar sawit terbesar di dunia, dan ini akan memberi pulangan yang besar kepada negara kita. So we have alternative. Di samping kita ada minyak petroleum yang kita cari gali selama ini, kita juga ada biofuel yang kita boleh hasilkan. So now sawit ada dua kegunaan yang besar. Dia ada banyak lagi kegunaan lain kan. Satu adalah untuk makanan, kedua dia adalah untuk biofuel. Alright? Okay, habis kat situ. Okay. Kan tadi saya nak cerita pasal Felda kan? Ada walaun kata Felda rugi, kegagalan kerajaan Madani, dia kata. Okay, saya baca. Felda rugi 1 bilion audit negara. Lembaga Kemajuan Tanah Felda menghadapi isu berterusan berdasarkan tahap keberhutangan dan kebergantungan agensi itu kepada bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk geran, pinjaman atau jaminan. Ketua Audit Negara Wan Suraya Wan Razi berkata Felda mengalami kerugian bersih berjumlah 1.005 bilion. Menurut Wan Suraya, Felda juga didapati mempunyai kedudukan tunai dan kesertaan tunai yang rendah berbanding dengan nilai ataupun nilai 0.80 bilion berakhir 31 Disember 2022. Geran kerajaan yang diterima oleh Felda pada tahun 2022 berjumlah 0.214 bilion, 214 juta. 2021 0.342 bilion. Felda bergantung kepada bantuan kewangan kerajaan persekutuan untuk menampung operasi dan liability. Felda mempunyai komitmen yang tinggi untuk melunaskan pembiayaan diterima hingga tempoh batang. Felda memperoleh pinjaman daripada institusi kewangan berjumlah 7.973 bilion dan kerajaan persekutuan 0.686 bilion. Perkara itu dinyatakan dalam audit report negara, dalam kelaporan Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan agensi persekutuan tahun 2022. Jadi penyata itu Disember 2022 bermakna dia adalah untuk akaun tahun 2022, pinjaman 2021, 2022. Tapi sebab dia 31 Disember 2022, maka dia untuk 2022. Jadi 2022 siapa yang memerintah, tuan-tuan? Terima kasih. Sementara itu menurut Wan Suraya, Felda mempunyai komitmen bayar baik, kemudahan pembiayaan tawaruk kepada sebuah syarikat menteri keuangan di Perbadanan berjumlah 50 juta bagi tempoh 5 tahun bermula 2024. Baki bayaran berjumlah 2.59 bilion perlu dibuat mengikut jadual dalam tempoh 15 tahun mulai tahun 2029. Okay, now daripada sini, tuan-tuan, why is this important? Nah, kita macam saya kata tempoh hari, kita mewarisi kegagalan kerajaan sebelum ini. Okay. Kita mewarisi kegagalan kerajaan sebelum ini. Walaupun Isa Samad didapati tidak bersalah pada hari ini kerana kekurangan bukti yang menunjukkan berlaku transaksi tersebut, tetapi kita tak boleh menafikan, saya tak kata Isa Samad, tapi kita tak boleh menafikan bahawa terdapat banyak salah laku di dalam Felda itu sendiri. Felda ini sebelum ini dijadikan cash cow untuk nak sakau. Dan daripada pelbagai pihak sebenarnya.
Daripada pelbagai pihak. Jadi ini menjadi satu bebanan kepada negara kita, 1 bilion. So sekarang ini kita tak boleh nak tinggalkan, kita tak boleh nak buang, kita tak boleh nak hapuskan saja syarikat ini walaupun dia mengalami kerugian. So siapa yang nak kena tanggung, tuan-tuan? Siapa nak kena selesaikan masalah ini? So akhirnya yang kena selesaikan masalah ini adalah kerajaan Madani. Kerajaan Anwar Ibrahim nak kena selesaikan masalah ini. So bila kita berjaya selesaikan masalah ini nanti, saya percaya dia boleh diselesaikan. Apa yang walaun akan maki kita? Dia akan kata kita gagal. Padahal kegagalan itu kita waris daripada mereka. Akaun itu adalah 31 Disember 2022. Siapa jadi pemerintah? Kerajaan Bersatu, Kerajaan PAS. Jadi nak salahkan siapa, tuan-tuan? Kan? dia seronok dia baca Felda gagal 1 bilion, tapi dia orang tak faham baca akaun. Bodohnya dia orang ni, tuan-tuan. Akaun tak reti nak baca. Dan membawa kebodohan ini, saya nak tanya, apakah akan ada makian, cacian dan hamunan serta kekafiran yang akan dilontarkan oleh PAS kepada Bersatu? Apakah akan ada makian, cacian, kekafiran, kefasikan yang akan dilontarkan oleh PAS kepada Bersatu? Kenapa? Kita baca. Kita terlepas peluang itu, kata Ahmad Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menganggap negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaatkan ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Dia berkata ada ramai penghibur carta atasan boleh dibawa untuk beraksi di negara ini melalui kaedah sedia ada, namun langkah tersebut tidak dilakukan. Bahkan bekas Menteri Perak itu menggesa langkah lebih giat digerakkan untuk membolehkan selebriti terkenal membuat konsert-konsert di negara ini. Kita terlepas peluang ini. Barisan selebriti kelas A berada dalam genggaman kita melalui perjanjian ASM Global. Kita mesti bertindak agresif untuk dapatkan mereka. Katanya setelah penyanyi Taylor Swift lalu di Singapura tapi tak datang di Malaysia. Semalam dia melaporkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata langkah menjadikan republik itu sebagai destinasi tunggal konsert Taylor di Asia Tenggara bukanlah tindakan yang tidak mesra terhadap negara-negara lain di rantau berkenaan. Sebaliknya, kata Lee, Singapura memang menyediakan insentif tertentu melalui dana pembangunan, pelancongan dan ia terbukti berjaya untuk mereka. Melewati perbezaan politik. Untuk rekod, Ahmad Faizal bukan orang pertama yang membangkitkan isu kerugian ekonomi yang gagal diraih melalui penganjuran konsert artis antarabangsa. Pada bulan Jun yang lalu, Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq pun juga berkata demikian. Syed Saddiq berkata demikian. Menggunakan contoh konsert Coldplay di Singapura. Bekas Menteri beliau suka mendakwa Republik Terbabit mampu memperolehi berjuta-juta ringgit dengan penganjuran tersebut. Tetapi PAS yang bersama Bersatu dan PN serta Syed Saddiq adalah parti lokal politik yang lantang mengkritik penganjuran konsert artis antarabangsa di negara ini. Mereka pernah mendesak supaya artis terkenal membabitkan Coldplay dan Ed Sheeran dibatalkan. Tapi baru-baru ini, Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri menjelaskan tentangan parti itu bukanlah sembrono atau menyeluruh. Sebaliknya cuma membebaskan artis tertentu saja. Tuan-tuan, dia macam ni lah, tuan-tuan. Dia punya pening ni, di antara Persatu dan PAS ni, dia punya pening. Dalam PAS tu sendiri, Samsuri kata tak apa. Yang ni tak boleh, yang tu boleh. Kita pick and choose. Bila kita bawa, dia maki. Kita tak bawa, dia maki. Bila kita bawa artis, dia maki. Dia kata tak Islamik lah, tak sensitif lah, kafir lah, LGBT lah, apa itu ini. Dia kata macam tu. Bila kita tak bawa, inilah dia kerajaan yang macam ni, yang macam tu. So sebenarnya apa, tuan-tuan? Sebenarnya dia macam ni, tak payah dengar cakap dia orang, bawa je. Dah tak payah dengar dah, bawa saja. Kan? Dia nak kata apa pun katalah, tuan-tuan. Ujungnya kita yang akan menikmati, akan dapat jutaan ringgit daripada konsert-konsert tersebut. Dia simple. Tak nak pergi, kalau rasa konsert tu maksiat, tak payah pergi. Dia kata konsert tu maksiat, yang kau pergi tu kenapa? Kan? Kalau kau rasa konsert tu maksiat untuk kau, yang kau pergi tu kenapa? Tak payahlah pergi. Itu saja. Sebab itu dalam satu hadis ada antara perkara yang tak disukai oleh Rasulullah ialah pergi ke pasar. Tak tahu kan? Mesti korang tak tahu hadis ni.
Rasulullah tak suka pergi pasar. Kenapa Rasulullah tak suka pergi pasar? Sebab nanti dia terpaksa, yalah ada ramai orang dan sebagainya. Dia tak berapa suka. Tetapi bukan haram. Dan Rasulullah akan jarang pergi ke pasar yang sesak dengan ramai orang. Tapi Rasulullah tak pernah kata haram pun. Nak pergi-pergilah. Atas keperluan masing-masing. Di dalam PAS tu sendiri, Samsuri kata, oh boleh, tetapi yang tertentu, ada pemimpin PAS kata, semua tak boleh, haram terus. Di dalam Bersatu tu sendiri kata, boleh. In fact, bukan Faizal Azumu, Peja ni je kata, tuan-tuan. Bukan Peja ni je kata, ada pimpinan daripada Bersatu. Saya tak ingat nama perempuan tu. Dia pun kata perkara yang sama. Dia pun kata perkara yang sama. So, di dalam Perikatan Nasional tu sendiri, akhirnya, mereka keliru. Yang mana satu sebenarnya boleh dipakai arahan ini. Kejap kata kena maki. Kejap kata jangan maki. Kejap kata maki sebab tak dapat konsert. Bila dia bawa konsert, kita kena maki sebab ada konsert. Kan? Sekejap dia kata, kita kena maki sebab ada konsert dekat dalam negara kita. Okey, kita tak bawa konsert. Kita maki sebab tak bawa konsert kat dalam negara kita. Kan? Terima kasih Syarifuddin Kamar Zaman. Oh, thank you. Right, betul tak, tuan-tuan? Itulah dia walaon. Kan? Dia orang pun keliru sebenarnya. Dia orang tak tahu. Sebenarnya dia orang ni nak perjuangkan apa? Kan? Dia orang nak perjuangkan apa? Sebab zaman dia orang dulu, ingat tak? Billie Eilish. Billie Eilish tu memang sah-sah dia tu memang lesbian. Siap bawa bendera LGBT lagi. Zaman PN memerintah. Kan? Tapi sebab kita bukan PAS kan? Jadi kita tak bawa lah isu tu sangat. Salah kita ke tak? Sebab kita memang bukan macam tu. Itu bukan kita. Kan? Habis lah kat situ Alright. Saya bawa satu cerita ni tentang Dun Kelantan. Dun Kelantan lulus usul gubal semula peruntukan enakmen terbatal. Selepas sebahagian daripada peruntukan dibatalkan, Dun Kelantan menerima usul untuk menggubal semula 16 perkara dalam enakmen Kanun Syariah 2019. Usul persendirian itu dikemukakan Adun Melo Wan Nur Rahimi dan diluluskan setelah dibahaskan 3 wakil rakyat hari ini. Speaker Dun Kelantan Muhammad Ahmad Abdullah berkata usul itu berbunyi bahawa Dun yang bersidang hari ini merakamkan kekesalan dan sangat berduka cita atas pembatalan 16 peruntukan dan menggesa penggubalan semula enakmen dibatalkan tersebut. Kata Muhammad Ahmad setelah membuat penelitian, dia berpendapat usul tersebut diterima untuk dibahaskan kerana memenuhi 3 syarat yang ditetapkan iaitu perkara tertentu dan mustahak untuk kepentingan dan perlu disegarkan. Oleh itu, saya menerima cadangan ini. Orang Rahimi kemudiannya membentangkan cadangan usul berkenaan kepada Dun. Dia juga seorang peguam berkata Dun Kelantan wajar melakukan sesuatu bagi memperkasakan 16 perkara yang dibatalkan. Justru katanya 16 perkara perlu digubal semula. Pada 9 Februari, 9 hakim, pada 9 Februari, 9 hakim Mahkamah Persekutuan membuat keputusan 8-1 untuk membenarkan petisyen Peguam Kelantan Nik Eileen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Tasha untuk membatalkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen itu. Okey. Selepas dibahaskan, usul tersebut dibuka untuk dian. Muhammad Ahmad kemudian memutuskan usul berkenaan diterima dan disetujui ahli yang ada. Okey, saya tengah dah baca ni. Sementara itu, Exco Pembangunan Dakwah Muhammad Asri berkata kerajaan negeri akan membawa semula 16 enakmen yang dibatalkan itu dalam satu jawatan kuasa khas. Katanya ia kemudian akan membincangkan dan teliti butiran berkenaan sebelum dibentangkan semula di Dun Kelantan. Menurut Muhammad Asri, kerajaan negeri juga yakin cadangan berkenaan akan dipersembahkan. Bagaimanapun tidak dapat memberikan bila proses tersebut akan selesai. Alright, kita dengar dulu kenyataan. Yang berhormat Datuk Speaker, kita tentu sekali dapat melihat kesan yang pada masa kini. Panjang sangat, 8 minit. Tuan-tuan boleh dengarlah sendiri nanti. Alright. Saya ada beberapa soalan dekat sini kan. So, bila dia kata 16 section daripada enactment tersebut untuk digubal semula, saya membawa saya kepada 2 persoalan. Adakah penggubalan itu erti kata mereka akan abide, akan patuh kepada pemansuhan yang diletakkan ataupun diberikan ataupun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dan akhirnya mengeluarkan 16 section tersebut dan itu saja, that's it, meneruskan. Dia ada banyak lagi section lain diteruskan, ataupun sebenarnya mereka akan mengubah perkataan itu kepada benda lain. Itu satu persoalan, tuan-tuan. Mengubah perkataan yang mana dah dibatalkan itu section itu tapi diubah kepada perkataan lain. Kerana jawapan ataupun jawapan yang dikemukakan oleh Mahkamah Persekutuan
Erti kata pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu jelas bahawa apa yang gagal dipatuhi oleh enakmen syariah Kelantan adalah gagal memenuhi atau mematuhi peruntukan perlembagaan. Faham maksud saya? Saya sebut di dalam perlembagaan kita ada jadual 9, jadual ke-9 di dalam perlembagaan, schedule 9. Di dalam schedule 9 itu ada 3 senarai. 3 senarai. Senarai 1 adalah bidang kuasa persekutuan. Senarai 2 adalah bidang-bidang kuasa negeri. Dan senarai 3 adalah bidang-bidang kuasa yang bertindan, concurrent, dipanggil concurrent list, di mana 2 negeri dan juga persekutuan mempunyai kuasa. Antaranya seperti permasalahan hutan umpamanya. Apa orang kata, negeri dan juga federal ada kuasa. Now, bila kita menyentuh perkara yang melibatkan jenayah yang disebut di dalam section di dalam Mahkamah Kanun Jenayah Mahkamah Syariah Kelantan, perkara-perkara yang diputuskan 16 daripada 18 itu sebenarnya adalah bidang kuasa federal dan bukan bidang kuasa negeri. Bermakna tuan-tuan, sebenarnya semua yang ada 16 itu pun dah ada undang-undang dia. Itu maksud dia. Sebab itu bila baru-baru ni Hulu Terengganu kot daripada PAS mengatakan lepas ini dia kata apa orang kata enakmen syariah telah dibatalkan, maka yang berpuasa tidak lagi boleh didakwa. Bangunlah MP Bangi. Yang pertama, lain kali baca. Peruntukan tak berpuasa itu tak ada dalam 16 perkara yang dibatalkan. Tak ada dalam 16 perkara yang dibatalkan. Tak ada. Dia sebut lepas ini boleh yang tak berpuasa tidak boleh didakwa. Dia kata tak ada pun dia sebut. Tetapi itu yang dibangkitkan. You see how sama ada dia orang ni bodoh, MP PAS ni bodoh, ataupun mereka memang sengaja nak mengelirukan orang ramai. Dia ahli parlimen ni kita faham. Orang macam saya baca, saya faham. Tuan-tuan yang dengar live saya faham. Tetapi majoriti rakyat dia orang tak faham. Saya ambil contoh, dia kata lepas ini bolehlah orang Kelantan minum arak kerana enakmen minum arak itu telah dibatalkan. Yang dibatalkan adalah perkara yang menghayalkan, bukan arak. Apa yang menghayalkan tuan-tuan? Antara lain dadah. Dadah dia sudah ada kanun keseksaan, sudah ada akta anti dadah dia. Kita sudah ada spesifik, dia ada Dangerous Drugs Act. Kita ada penal code, kita dah ada undang-undang khas untuk menangani isu dadah. Dan semua 16 perkara itu adalah perkara yang disentuh mengenai takzir. Tak ada kena-mena dengan hudud. So, bila dia kata tadi, dia kata ini adalah, saya baca, ayat dia berbunyi, mana tadi? Okay, kita dengar. Yang berhormat Datuk Speaker, kita tentu sekali dapat melihat kesan yang pada masa kini, fast forward, hukum Islam dan bidang kuasa mahkamah syariah telah diasing dan semakin diperkecilkan peranannya. Okey. Hukum Islam dan mahkamah syariah telah diasing dan dikecilkan peranannya hasil daripada keputusan itu tadi. Now, number one, sejak kita merdeka, sejak 1957 kan, kemerdekaan 31 Ogos 1957, memang sudah ada pengasingan di antara mahkamah syariah dan juga mahkamah persekutuan. Jadual ke-9, list tersebut dah ada kat situ sejak 1957 lagi. Bila dia kata dia perkecilkan, kita kata tak pernah dia perkecilkan pun. Bidang kuasa syariah tetap lagi menyentuh nikah kahwin, tetap lagi menyentuh hal-hal orang Islam tertentu yang kita kata, yang kita benarkan, dan setiap negeri itu mempunyai pegangan dan pandangan mereka sendiri. Fatwa umpamanya masih lagi di bawah bidang kuasa negeri. Sejak daripada 57, bidang kuasanya begitu. Tak pernah diperkecilkan. Yang diperkecilkan tuan-tuan, apa dia? Yang diperkecilkan sekarang ini adalah kemampuan, kecekapan, kepengetahuan pemimpin PAS di DUN Kelantan dalam orang kata apa, menggubal undang-undang mereka. Itu yang kita persoalkan. Bagaimana mereka boleh encroach, masuk ke dalam bidang kuasa persekutuan,
mengambil alih bidang kuasa persekutuan. Sedangkan itu bukan bidang kuasa persekutuan. Sebagai seorang peguam, out of all the people in this country, sepatutnya dia orang yang lebih memahami. Again, macam saya kata, it's all their political agenda. Benda ni dah ada bukan baru hari ni. Benda ni dah ada sejak 57 lagi. So, bila dia kata memperkasakan tu sebenarnya, kita dah tahu memang bidang kuasa syariah, mahkamah syariah dan mahkamah sivil tu dah ada pembahagian tu dah jelas, bidang tugas masing-masing dah jelas. Sekarang ini mereka encroach. Now bayangkan tiba-tiba tuan-tuan, mahkamah persekutuan dia nak encroach, dia nak kacau pula mahkamah syariah. Hal nikah cerai orang Islam dia nak masukkan. Apa pandangan orang Islam? Apa pandangan mahkamah syariah? Boleh tak mereka challenge? Boleh, sebab itu dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. So dekat sini kita nampak betapa lemahnya pemimpin PAS. Saya rasa macam mana lah dia orang ni memimpin kan tuan-tuan. Saya pun tak faham macam mana agaknya macam mana dia orang ni menjadi pemimpin. I also don't know. It beats me macam ni dia orang jadi pemimpin. Alright, saya macam ni jugalah, macam ada satu ucapan bawah ni, saya bawakan ucapan tersebut. Tunggakan, Yang Berhormat Datuk Speaker. Tunggakan tanah. Tunggakan tahunan di Kelantan, di Dun Kelantan. Saya besarkan sikit. Okey. Sekejap tuan-tuan. Perhatian Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan Ladang Rakyat Kelantan. Pada awal pelancaran program 17 tahun lalu terdapat 19 kawasan ladang rakyat dengan 17 daripadanya diusahakan secara pajakan oleh syarikat. Laporan Ketua Audit Negara 2021 audit khas yang dikeluarkan tahun ini mengenai projek ladang rakyat mengenal pasti 12 syarikat gagal membayar sumbangan tahunan kepada akaun tabung amanah ladang rakyat. Mengikut maklumat audit negara juga, hanya tinggal 12 syarikat yang mengusahakannya, membabitkan 28,695 hektar tanah. Kegagalan 12 syarikat membayar sumbangan tahunan kepada akaun tabung amanah ladang rakyat bermakna tiada wang dibayar untuk membolehkan Perbadanan Ladang Rakyat Kelantan membayar dividen kepada 4,713 orang peserta. Adakah benar Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kerajaan Kelantan terpaksa mengeluarkan wang dari kantong negeri sebanyak 5.67 juta bagi membolehkan Perbadanan Ladang Rakyat membayar dividen kepada peserta? Denda atas kelewatan membayar sumbangan tahunan itu yang berjumlah 4.32 juta juga tidak dibayar, dan tunggakan sumbangan kepada akaun tabung amanah ladang rakyat juga pula berjumlah 18.54 juta. Okey. Kadang-kadang menjadi satu persoalan yang menarik tuan-tuan kan. Macam mana dia orang nak jadi pemerintah kepada negara? Kalau sekiranya benda sekecil ini, kita cerita juta-juta, belas juta, puluh juta ni, dia orang sendiri tak mampu dan tak boleh nak handle. Dahlah buat undang-undang bercanggah dengan perlembagaan. Lepas itu dia orang tak mampu nak handle isu ladang rakyat. Dia bagi puluhan ribu hektar tanah kepada 12 syarikat. Atas janji setiap tahun syarikat itu akan bagi orang kata bayaran lah, macam kira premium lah kepada tabung yang akan diberikan dividennya kepada 4,000 lebih rakyat Kelantan sendiri. Akhirnya tak mampu. Sampaikan Kelantan kena ambil duit coffers, dia ambil duit cough dia punya money daripada kantong negara.
untuk nak bayar premium tadi, untuk nak bayar dividen tadi kepada peneroka ataupun kepada apa orang kata, mereka yang telah memberikan tanah tersebut. Soalan utama, 12 syarikat itu siapa punya? Macam mana mereka boleh mendapat kelulusan? Kenapa mereka tak mendapat keuntungan, dan paling utama, kenapa mereka tak bayar? Dan yang lebih utama, setelah bertahun-tahun lamanya, kenapa mereka masih ada di situ enjoying keuntungan daripada tanaman-tanaman mereka, and yet kerajaan negeri tak ambil tindakan walaupun dengan denda tadi, 4 juta denda pun mereka tak bayar, and yet kerajaan negeri tak berani buat apa-apa. Kalau benda ini berlaku di peringkat federal, saya rasa padang merebuk dah penuh dah. Tadi kita cerita tentang Felda tadi. Oh, terus tuduh kerajaan Madani gagal. Yang ini kerajaan PAS gagal, tak tuan? Kerajaan Kelantan gagal, tak tuan? Kalau yang ini gagal, so persoalan kita, bagaimana dia nak memerintah negara? Macam mana mereka nak ada kebolehan nak perintah negara, tuan-tuan? Di peringkat negeri mereka pun gagal. Air Kedah bermasalah. Buat loji, 4 loji, semua masalah. Bagi alasan, sebab harga barang mahal, sebab COVID. Loji yang sama, dibuat tahun yang sama dekat Johor, dah siap. Tapi di Kedah tak buat, tak berjaya. So hari ini Hadi cerita tentang pencen. Dia cerita. Dia nak jadi champion kepada rakyat ni lah, tuan-tuan. Langkah hapus pencen tak madani, kata Hadi. Abdul Hadi mengkritik Putrajaya yang menggunakan slogan madani, namun pada masa yang sama merancang untuk menghapuskan sistem pencen anggota penjawat awam. Menurut Ahli Parlimen Marang itu, penghapusan pencen adalah bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua dia nak jual dengan Islam, tuan-tuan. Semua cerita dia nak palit dengan Islam. Pencen pun dia nak palit dengan Islam, tuan-tuan. So, saya nak tanya dia, kalau saya kat dalam dewan tu nantilah, saya nak tanya dia, kajian impak yang dilakukan. So, dia boleh tanyalah, tapi kalau saya tanya soalan ini. Kajian impak pelbagai aspek, termasuk masuk pencen penjawat. Okey. Cadangan pemansuhan skim pencen dan ditukar kepada KWSP antara lain bermatlamat mengurangkan beban pembelanjaan kerajaan. Ia berikutan unjuran kerajaan bagi tujuan pembayaran pencen saja. Pembayaran pencen saja dijangka meningkat sehingga 120 bilion pada tahun 2040, 6 tahun akan datang. Untuk makluman Tuan Guru Haji Hadi, pencen sekarang ini, kerajaan tanggung setiap tahun 30 bilion. Pada tahun 2040, pencen akan meningkat sehingga 120 bilion kalau kita teruskan sebagaimana yang kita ada sekarang ini. Maksudnya kita ada skim lain yang kita perkenalkan. Kita teruskan, kita unjurkan, by 2040, kerajaan akan bayar 120 bilion pencen sahaja. Now, kita kena faham, bajet negara kita berapa, tuan-tuan? Bajet negara kita 400 bilion. 1/4 bayar pencen saja. Habis yang lain tu bagaimana? Pembangunan bagaimana? Emolumen, kita nak bayar sewa, kita nak invest dan sebagainya, itu bagaimana? So, kita mula kena cari alternatif, dan alternatifnya adalah KWSP. Soalan kita, kalau Hadi memerintah, dia nak teruskan juga pencen, bagaimana dia nak membayar 120 bilion tersebut daripada kantong duit negara? Kenapa 120 bilion saya kata bahawa pertama, jangka usia rakyat kita dah makin panjang. Saya dah ulang benda ni banyak kali, dah makin panjang. Kedua, jumlah gaji dulu tahun 80-an, gaji dia 800, 700, paling tinggi pun macam bapak saya 1000 lebih. Tinggi-tinggi pun 2,000, itu yang bawah-bawah. Sekarang ini yang peringkat bawah pun paling kurang 2,500. 1,500, 2,500. Ujung itu baru starting. Yang ujung dia nanti mungkin 2,000, 3,000, mungkin 4,000. So, jumlah itu berbeza pada mula-mula pencen ini diperkenalkan. Jangka hayat yang panjang, jumlah gaji. So, pada tahun 2040, ini bukan kajian, bukan Fahmi Fazil yang cakap, bukan Anwar Ibrahim yang cakap. Ini unjuran kerajaan. Kerajaan kena bayar 120 bilion dan unjuran ini bukan dibuat oleh kerajaan ini. Unjuran ini dah disebut oleh kerajaan sebelum ini. Dah tahu dah, benda ni memang kita dah tahu. So, persoalan dia, Hadi nak selesai macam mana soalan itu? Kalau saya kat dalam dewan tu, saya tanya, Marang,
Kita nak tanyalah, kalau tak nak masukkan pencen, pada 2040, kerajaan kena menanggung 120 bilion sahaja membayar gaji, membayar pencen. So, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Pinjam lagi. Dengan hutang kita 1.5 trilion. Itu baru 2040. Ini bayaran setiap tahun, tuan-tuan. 2040, 120 bilion. Dia akan, jumlah itu akan bertambah. Sebab orang pencen tiap tahun. Again, kita balik kepada apa orang kata, Don Kelantan tak mampu mentadbir, tanah Kelantan mereka tak mampu nak apa orang kata selesaikan, dapat dividen dan sebagainya. Air di Kedah, masalah loji tak siap-siap, projek tak siap-siap. Sekarang ini mereka nak jadi kerajaan persekutuan, cerita pasal pencen tetapi tak faham 120 bilion tersebut yang kerajaan kena tanggung by 2040 setiap tahun. Ni bukan sekali bayaran saja tau. So how are you going to solve that problem kalau kau jadi kerajaan? Dia cerita bertentangan dengan Islam. Bukan kau seorang je lah tahu baca Quran, baca hadis lah. Itu je. Itu sahaja. Right? Okay, habis kat situ. Itulah, tak mampu. Bagi saya tak mampu lah. Kesian lah. Bagi saya kesian rakyat Kedah, kesian rakyat Kelantan. Tapi itulah yang korang suka. Kan, kesian rakyat Perlis tak payah cerita lah, lagi jauh ketinggalan lah. Kesian rakyat Terengganu ni sebab dia ada minyak je. Tapi again, sebenarnya Terengganu ni banyak benda boleh buat. Tapi pelancongan dia pun out dah sekarang. Terengganu ni dia ada pantai dan pulau yang cantik, dia ada Tasik Kenyir. Tapi daripada segi pelancongan, orang dah tak berani nak pergi dah, tuan-tuan. Orang luar lah. Kan, tinggallah kita. Ada lah pergi, bukan kita tak ada yang pergi. Tapi dah tak menarik lagi dah. Menjadi destinasi yang menarik macam dulu kan. Baik. Di satu berita baru. Adun Bersatu Selangor menyatakan sokongan kepada MB Selangor. Tahniah Amir. Adun Bersatu Selat Kelang ikrar sokong MB Selangor. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asy'ari hari ini menyatakan sokongan kepada kepimpinan besar Menteri Besar Amiruddin Syari. Menerusi satu kenyataan, katanya keputusan itu dibuat dengan rela hati dan tanpa paksaan. Ini setelah saya meneliti ucapan Duli Yang Maulwi Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri Selangor yang berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Yelah, yang kau pergi lawan dulu, kenapa? Langkah ini juga adalah akibat dari beberapa siri tindakan Perikatan Nasional, terutama Perikatan Nasional Selangor yang dilihat berdiam diri terhadap tomahan yang dilontarkan kepada Raja-Raja Melayu. Ini adalah berlawanan dengan prinsip orang Melayu beragama Islam, katanya. Right. Kenapa tiba-tiba Adun Selangor ni pergi menyatakan sokongan kepada Amir? Sebab mungkin dia dengar live saya kot. Mungkinlah kan. Saya kata, Adun, ahli Parlimen Bersatu, kalau nak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ataupun mana-mana menteri besar, hendaklah dilakukan sekarang sebelum pindaan perlembagaan. Sebab daripada segi undang-undang, pindaan perlembagaan tersebut berkemungkinan besar kalaupun boleh diluluskan, dia tidak bersifat boleh dibawa ke belakang. Erti kata, mereka yang telah menyatakan sokongan tidak boleh dikatakan telah lompat parti. Jadi kalau nak buat sokongan, buatlah sokongan sekarang. Disebabkan oleh itu, semalam Bukit Kantang kata ada 5 lagi yang resah, termasuk Hamzah Zainuddin. Di Selangor juga dikatakan ada 4 lagi yang bakal menyokong MB Selangor. Tetapi ini telah dinafikan oleh Dr. Afif Bahardin. Pip, khabar Pip? Oh, lama tak jumpa Pip. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Dr. Afif menafikan kabar angin. 4 lagi ahli Adun Selangor akan memberi sokongan kepada Menteri Besar Amiruddin Syari susulan sokongan Adun Selat Kelang terhadap kerajaan negeri. Menurut Sinar Harian, Adun Taman Medan itu berkata ia merupakan dakwaan pihak tertentu yang tidak berasas. Sendiri buat persepsi, kata Afif. Benda yang sama, kan? Bersatu kata dulu, bila saya kata ada 5 orang akan melompat. Saya kata dalam Bersatu akan ada 5 orang yang melompat. Ini sebelum 5 ni menyatakan sokongan. Saya kata akan ada 5 ahli Bersatu, ahli PN, saya tak kata Bersatu. Ahli PN yang akan melompat. Parlimen. Tengok bukan 5 tuan-tuan, saya silap. 6. Bukan 5, 6.
tak jauh lah. Yang ini 4 dia kata akan melompat. Seorang dah menyatakan sokongan. So tinggal 4 lagi. So ada 5. So dia kata tak mustahil berlaku. Now, kenapa perkara ini berlaku, tuan-tuan? Why is this happening? Kenapa tiba-tiba sokongan ini berlaku? Di samping saya sebut tadi tentang perlembagaan yang akan diubah, kepimpinan Azmin makin lemah, kata Ketua Pemuda Abdul Selangor. Ketua Pemuda Abdul Selangor Daniel Rashid Harun Aminah Rashid berkata, kepimpinan Ketua Pembangkang Selangor semakin lemah selepas seorang adun pembangkang menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri hari ini. Daniel berkata, adun Selat Kelang Abdul Rashid menjadi adun pertama bersatu mengisytiharkan sokongan. Prestasi pembangkang semakin lesu jika dilihat pada sidang DUN Negeri Selangor yang sedang berlangsung. Dengan sokongan dinyatakan adun Selat Kelang itu memperlihatkan betapa keyakinan pembangkang terhadap kepimpinan Ketua Pembangkang Azmin mula hilang. Ketua Pembangkang kerap menimbulkan spekulasi dan tomahan dalam Dewan, sedangkan beberapa ahli Dewan Pembangkang juga ingin turut serta memberi pandangan serta hujah konstruktif untuk membangun negeri. Dalam masa yang sama juga, Kerajaan Negeri Selangor atau Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah ditomah, telah dikatakan tidak Islamik, diperingatkan tentang akhirat oleh Tuan Guru Haji Hadi yang bersama di dalam Perikatan Nasional. Tetapi pimpinan Perikatan Nasional seorang pun tidak menegur dan dikatakan, saya tak tahu cerita ni betul atau tidak, sampai tuanku murka kepada geng-geng Azmin kerana mereka tidak langsung jadi syaitan bisu dalam memperjuangkan isu kedaulatan Sultan Selangor ini, tuan-tuan. Langsung tak bersuara, langsung tak komen, langsung tak menegur PAS. Kenapa? Sedangkan itu Sultan kamu sendiri. Kan? Orang Selangor sendiri. Yelah, Azmin ni orang Selangor ke? Timbul satu persoalan kan? Azmin ni orang Selangor ke? Ini menarik kat situ. Jadi tuan-tuan, bersatu di Selangor, PAS di Selangor, ialah dia menang banyak kerusi hari itu. Tetapi mereka tahu, sebab sekarang ini yang leading ataupun yang ke depan sekarang ini bersatu bukan PAS. Di Selangor, PAS nak jadi champion. Tapi mereka tahu mereka tak boleh. Sukar PAS nak jadi champion kat Selangor ni. Kenapa sukar PAS nak jadi champion dekat Selangor? Satu isu utamanya adalah kepimpinan. PAS tidak ada leader yang betul-betul boleh ke depan macam Azmin Ali. So akhirnya video kabur tu je lah. Geng-geng video kabur lah yang mereka nak ke depan kan, tuan-tuan kan. Itu je lah. Lain daripada tu, mereka tak berani sebenarnya. Tetapi dalam masa sama, Azmin sendiri tak berani tegur. Sebab apa? Mereka masih perlukan kerusi-kerusi PAS untuk kekal kuat di negeri Selangor. Tanpa sokongan daripada PAS, bersatu is nothing. Bersatu is nothing. Tapi mengimbau kembali cerita Azmin ni, tuan-tuan. Betapa, yalah, Azmin ni dulu adalah satu makhluk yang paling saya benci secara politik. Saya tak benci dia personal lah. Personally dia orang yang baik. Tapi secara politik saya memang benci pada dia. Kelicikan dia, perancangan dia, bermuka-mukanya dia, yang tu saya tak bergemar. Kan? Nasib baiklah MB Selangor sedar awal, tuan-tuan. Tak ikut Azmin kalau tidak mampus. So, all in all, it's nice. Kadang-kadang dendam yang sebenar ialah apabila kamu berjaya membuktikan kebenaran dalam masa dan tempoh tertentu. Di situ kita melihat betapa orang kata berjayanya dendam kita. Dendam ini tak perlu kita nak jatuhkan orang dengan cara fizikal ataupun dengan cara fitnah dan sebagainya, tak perlu. Tuhan akan bagi balasan sendiri. And look what happened right now. Polis rakam keterangan Cikgu Bat Muhammad Zahid Mat Arif. Polis mengesahkan pihaknya merakam keterangan Cikgu Bat atau oleh pegawai Cikgu Bat dan bekas terusan politik Tun Mahathir Muhammad Zahid Mat Arif di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Pengarah Jabatan Siasatan Muhammad Zahid siasatan kedua individu berkenaan telah dijalankan di bawah 112 Tata Jana Kenaya. Kedua-dua individu ini dirakam keterangan berhubung kenyataan yang mempersoalkan isu pemberian kereta oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dibawa naik di media sosial. Sesi percakapan itu berkenan dijalankan 11 pagi oleh unit siasatan terkelas. Cuma tuan-tuan, kita pelik kan? Kenapa dia, terutama Cikgu Bat ni kan, sangat berani
Seolah-olah dia ni macam, yelah, orang yang satu, saya tak faham kenapa dia tak kena tahan reman lah. Itu satu pertama. Yang kedua, bagaimana dia ada keberanian saman fitnah dia saja, yang saya tahu saja tuan-tuan, at least ada 4 saman fitnah yang saya tahu. Yang saya tak tahu tak ada lagi lah. Yang saya tahu saman fitnah at least ada 4. Yang jenayah at least kalau masuk ini mungkin 3-4. So kenapa dia ada keberanian itu? Keberanian ini dia ada sebab tugas dia adalah tabur fitnah. Tugas dia adalah tabur fitnah, tugas dia cipta persepsi, tugas dia adalah create that unrestness. Kena create ketidakstabilan itu. Now, that's not the point. Semua orang berani buat macam tu, tetapi disebabkan ada undang tak ramai yang berani buat. Tapi kenapa dia berani buat? Sebab itu saya rasa ini sangkaan saya sajalah. Saya tak berani nak tuduh. Sangkaan saya bahawa if anything happen to him, dia akan dapat sesuatu yang besar sebenarnya. If anything happen to him, masuk penjara ke, be it dia kena bayar saman ke, all covered. Semua itu covered. Ada orang yang cover dia. Ingat tak tuan-tuan, Papa Gomo pernah kalah saman dengan Anwar Ibrahim 900,000. Ada orang bayarkan 900,000 tu. Dia berani fitnah sebab dia tahu ada orang sanggup bayarkan. Yang penting fitnah dulu. Benda ni yang kita tak berani nak buat, tuan-tuan. Sebab kita tak ada orang backup. Saya bayar lawyer pun, yalah, tuan-tuan punya derma hari tu membantulah kan. Tapi lain daripada itu tak ada. Kalau saya masuk dalam nanti, that's it lah. Tak ada apa lah. Tak ada siapa yang akan backup kita. Takkan ada orang yang nak bantu keluarga kita. Tak ada. But tak apalah. That's not the point. Tapi bagi saya, even kalau dia masuk ke dalam sekalipun, saya percaya akan ada orang, bukan setakat orang akan bantu keluarga dia, bukan ada dana bantu keluarga dia, malah kalau dia keluar nanti akan ada dana menunggu dia dengan jumlah yang banyak. Sebab itu dia tak takut. I believe that's what happened. Sebab itu dia tak pernah takut. Berapa juta nak bayar? Mungkin backup dia puluhan juta. Mungkin dia dapat puluhan juta kalau dia berjaya, katalah dia masuk lock up, dia keluar. Puluhan juta mungkin menunggu dia. And that's why dia tak takut pun. Sebar fitnah. Modus operandi mudah. Yang penting kita tembak je dulu. Tembak. 10 kita tembak, 9 kita kena saman, akan ada backup. Dekat parlimen, geng-geng ni, dia menembak, dia tak risau sebab dalam parlimen tak boleh kena saman. Sebab itu dia tak berani ulang benda tu kat luar. Hari ini, kenyataan daripada seorang MP Hulu Terengganu juga, saya pun menyatakan, Perdana Menteri rasuah, disuruh tarik balik, dia tarik balik. Tapi dia sebut rasuah tu dah keluar dalam handset, dah keluar dalam live. Rakyat dah dengar Perdana Menteri rasuah, sebut tu dulu, main sentimen tu. Lepas tu minta maaf, lepas tu tarik balik. Of course MP tak berani ulang di luar sebab nanti reputasi dia dan juga dia akan hilang kerusi. Tapi Cikgu Bat dia tak ada apa yang dia rugi. Malah dia akan gain, dia akan ada untungnya kat situ. Mustahil tuan-tuan, keberanian dia itu tabur fitnah, dia tak ada backup. Now, dia kata itu kritikan bukan fitnah. Ya ke? Kalau kritikan bukan fitnah, kenapa dia kalah saman fitnah? Kenapa dia kalah saman fitnah? Baik, tak apa. Kita akan tengok nanti. Ataupun tengah saman fitnah sekarang ni. Dalam masa yang sama, dia sebut tadi Zahid Ma'arif. Saya terfikir, dia masa tu dia buat live dengan Zahid Ma'arif, live ke video ke. Bukankah Zahid Ma'arif ni yang terima 2 juta sebagai tanda terima kasih dalam kes Isa Samad? Ni berita tahun 2020. Zahid Arif diberi 2 juta sebagai tanda terima kasih saksi. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa bekas pegawai khas Tan Sri Muhammad Isa Samad, Muhammad Zahid Ma'arif telah diberi 2 juta sebagai terima kasih kerana menjadi penghubung dalam usaha penjualan Merdeka Palace di Kuching, Sarawak. Kan? Muhammad ni kan? Lepas tu dia lompat, dia ikut pula Mahathir. Sekarang dengarnya dia ikut Mahathir juga kot. Jadi saya terfikir, kalau Muhammad ni, lepas tu dia jadi setiausaha politik Mahathir, dan Cikgu Bat tabur fitnah,
dia pun ada kat situ. Adakah dana mereka tu datang daripada? Tanda soalan tuan-tuan. Besar tanda soalan tu. Datang daripada mana? Saya kata, kalau setakat 10,000, 20,000 bukan main dia. Rasanya makan juta ni tuan-tuan. Ni juta ni, mungkin puluh juta. Tuan-tuan rasa daripada mana? Kalau tiba-tiba Zahid Mat Arif, bekas setiausaha politik Tun Mahathir, buat live sekali atau membuat video tu sekali dengan siapa tuan-tuan? Dengan Cikgu Bat. So dana tu datang daripada mana? Fitnah, minta maaf, repeat. Fitnah, minta maaf, repeat. Itu permainan dia orang. Tapi yang penting fitnah dulu. Dan wala-on percaya. Menarik kan? Menarik. Dan terakhir tuan-tuan, kes yang sama, ini Merdeka Palace Sarawak yang ada orang kata berantu tu. Salam Isa Samad tak bermaksud wang. Mahkamah Rayuan memutuskan tiada bukti boleh dipercayai menunjukkan terdapat kod perkataan salam antara bekas pengurusi Felda Muhammad Isa Samad dengan bekas pegawai khasnya Muhammad Zahid Mat Arif. Semasa berbicara Mahkamah Tinggi, Muhammad Zahid yang merupakan saksi ke-21 memberitahu hakim bahawa perkataan digunakan salam daripada Muhammad Isa merupakan permintaan untuk dana. Bagaimanapun, hari ini panel 3 hakim yang diputuskan Datuk Wazir Alam Maidin Merah yang membebaskan Muhammad Isa daripada kesembilan pertuduhan rasuah berkata tiada bukti boleh dipercayai menunjukkan terdapat kefahaman antara perayu dan Muhammad Zahid untuk menggunakan kod perkataan itu. Semasa pemeriksaan balas, Muhammad Zahid memberi bukti bercanggah. Muhammad Zahid menyatakan perayu memberi salam sebelum step standarisasi. Muhammad Zahid kemudian bersetuju perayu tidak memberi salam sebagai isyarat sebelum step standarisasi. Beliau kemudian menyatakan walaupun menyampaikan salam adalah satu corak, ia tidak dimasukkan dalam kenyataan saksi. So, on technicality, pembuktian saksi utama Zahid tu lah, kan? Zahid Mat Arif tadi tu, bahawa dia yang, saya tak tahu kalau ini Zahid yang sama, minta maaf lah, kalau ini Zahid yang lain kan. Bahawa pembuktian tak boleh nak dibuktikan. Sebab number one, tak ada berlaku transaksi. Dia tak dapat buktikan berlaku transaksi. Hanya berdasarkan kata Mak Arif tadi, salam. Itu saja. Sebab itu tuan-tuan, bagi saya sekarang ini is important, terutama badan-badan penyiasat ni, kalau dalam membuat siasatan, jangan terburu-buru untuk nak mendakwa. Saya kagum dengan polis yang mengambil keterangan saya tempoh hari lah. Dia punya siasatan ni sangat teliti. Yang mengambil keterangan yang pasal langkah Dubai itu sangat teliti. Very, very meticulous. So itu bagi saya cara yang betul sebenarnya. So that you can close all the loopholes. Macam juga kes Zahid lah. Tak dikatakan bahawa dia kita tak boleh kata dia tak melakukan rasuah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh tie the evidence untuk mengatakan dia melakukan rasuah. So akhirnya, dia didapati tidak bersalah sebab mahkamah melihat kepada bukti. Mahkamah tak boleh memutuskan hanya berdasarkan kepada sangkaan-sangkaan. Sebab itu, pendakwa raya kena membuktikan bahawa terdapat aktus serius perbuatan, mens rea, niat, kan, beyond reasonable doubt, melangkaui keraguan munasabah. Dia bukannya sangkaan-sangkaan, bukan. Dia kena di atas sangkaan. Salam, kan biasa kita WhatsApp kan, salam. So dia kata, salam tu bermaksud bagi duit. Tapi kadang-kadang ada tak bagi salam pun dia bagi duit juga. Dia kata. So dia bercanggah. So akhirnya disebabkan pencanggahan tersebut, bukti tak boleh nak disertakan, maka dia didapati tidak bersalah. Itulah dia. Okey tuan-tuan. Habis kat situ. Terima kasih 7, 8 ribu, 9 ribu yang menonton kita malam ini. Alhamdulillah. 9 ribu. Lebih kurang lah. Kan. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang terus bersama dengan kita. Terima kasih semualah insyaAllah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, 22 hari bulan. Berita baik. 22 hari bulan Mac ini. Apa dia? 22 hari bulan Mac ini adalah hari pembebasan Ustaz Wan G. Yes. Dan insyaAllah pada 23 hari bulan, saya akan mengadakan satu interview, satu live bersama Ustaz Wan G. Di samping kita berbuka puasa bersama-sama,
kita tarawih bersama-sama. Lepas tu kita akan buat live, kita open kepada semua. Nanti saya akan umumkan di mana, lokasi dan sebagainya. Saya cuba bawa dalam 100 orang lah untuk datang pada hari tersebut. Lebih pun tak apa, kan? Kita sama-sama, insyaAllah. Dan jumlah daripada itu, insyaAllah, apa orang kata, kita akan ada live, kita akan ada sesi dengan Ustaz Wan Ji. Lepas live itu mungkin ada soalan jawab, mungkin dia nak cerita, ada benda dia tak boleh cerita kat dalam live, kita cerita luar live. Dan kita jemput semua siapa yang berminat nanti hadir, Islam dan bukan Islam, lelaki dan wanita. So sementara menunggu yang Islam tu mungkin beribadah sebagainya, yang bukan Islam boleh menikmati juadah dekat luar. Tempat saya tak nyatakan lagi lah, nanti saya akan beritahu. Tapi sekitar Kuala Lumpur lah, di sekitar Kuala Lumpur, insyaAllah. Nanti kita akan inform kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Sekian daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.